Okay, tutorial di K014, chapter 4, chemical equation and stoichiometry. Okay, persamaan kimia dan juga stoichiometry. So, for today, we just focus on first subtopic 4.1 chemical equation. Jadi untuk hari ini kita fokus 4.1 sahaja. Jadi saya akan buat overview untuk 4.1, kita bincang beberapa poin yang penting sahajalah. Okay, learning outcome. So this our objective. Ini target kita untuk hari ini. First, determine the oxidation number of n elements in a chemical formula. Pertama, pelajar perlu tahu cara nak menentukan nombor pengoksidaan bagi elemen dalam suatu formula kimia. Second, write and balance chemical equation and redox equation. Jadi pelajar perlu tahu macam mana nak tulis dan menyeimbangkan persamaan kimia yang biasa dan juga persamaan tindak balas redox. So there are two method, ada dua method, inspection method. Ni try and error method lah, kaedah cuba jaya. Okay, kita teka sampai dapat. Okay, and then the second method, ion electron method. Apa tadi? Okay, second method ni dia agak complicated sikit lah, tak macam yang first tu, tapi dia ada step-step dia, langkah-langkah dia. Jadi kalau kamu follow je step tu, insya-Allah kamu akan selamat, takkan tersasar daripada sasaran kita tu. Oxidation number, nombor pengoksidaan. Okay, oxidation number refers to the charge the atom would have in a molecule or an ionic compound if electrons were completely transferred. Jadi dia kata nombor pengoksidaan ni sebenarnya adalah charge. Bila dia sebut charge ni sama ada positif atau negatif bagi suatu atom dalam molekul ataupun sebatian ionik. Okey, jadi charge ni wujud apabila elektron dipindahkan, melibatkan pertukaran elektron, sama ada atom terima elektron atau atom buang elektron. Faham ya? Jadi sebab tu kadang-kadang ada yang charge positif, ada yang charge negatif. Now we look at the examples in elements and compound. Jadi kita tengoklah beberapa contoh nombor pengoksidaan. Kat sini dia ada note sikit, total charge of neutral. Ni yang neutral lah. Atom or molecule is 0. Okay, neutral maksudnya atom tu molekul, kalau dia neutral dia punya total oxidation number dia kosong. Okay, total charge of an ion is the ionic charge. Manakala charge keseluruhan bagi ion adalah charge ion tersebut. Okay, kita tengok contoh. Okay, ini yang dimaksudkan dengan yang poin pertama tadi, atom yang atau molekul yang neutral. Ni contoh atom neutral lah. Ni molekul yang neutral. Jadi total charge keseluruhan adalah 0. Okay, untuk oksigen gas 0, ozon 0, hidrogen gas 0, klorin 0. Okay, so untuk neutral compound pula. Okay, contoh NaCl, total charge dia pun 0 ni total charge dia 0. Okay, ini pun total charge 0. Total charge molekul ni pun 0. Okay, kecuali ion. Ni dia katakan ionic charge ni. Okay, untuk ion, chromate ion ni, okay, contoh chromate ion, total charge is negative 2. Jadi total charge bagi ion tersebut, charge keseluruhan adalah negative 2. Jadi kita rujuklah dia punya charge dekat atas. Contoh kalau kamu perasan NaCl ni dia tak ada charge kan, dia kosong. KMnO4 pun tak ada charge, jadi sebenarnya dia kosong. OF2 pun kosong. Okay, untuk chromate ion dia ada charge negative 2. So itulah total oxidation number for this polyatomic ion. Okay, kalau negatif, negatif lah. Kalau positif, positif. Okay, settle. Next slide. Okay, so these are example of oxidation number of elements in periodic table. Ini memang kamu kena tahu. Okay, prior knowledge lah ni, pengetahuan asas yang perlu kamu tahu. Contoh group kita dalam periodic table ada group 1, group 2 until group 18. Daripada kumpulan 1 sampailah kumpulan 18. Jadi group of element tu pun dia dah bagi kita hint ataupun panduan tentang nilai bagi nombor pengoksidaan. Contoh, kita tengok group 1. Group 1, metal from hydrogen, okay, and then until francium. Oxidation number positive 1. Memang kamu kena tahu dan tolong hafal. Okay, group 2.
Okay, positive 2. Okay, beryllium, magnesium, calcium and so on. Positive 2. Memang kena tahu. Okay, kemudian group 13. Okay, group 13. Oxidation number positive 3. Jadi contoh boron positive 3. Aluminium positive 3. Memang kena tahulah. Okay, samalah group 14 positive 4. Group 15 negative 2. Sambil-sambil tengok tu hafal terus lah sebab nanti kita nak try exercise. Group 16 negative 2. Okay, oksigen dia memang negative 2 selalunya. Sulfur pun negative 2. Group 17 negative 1. Okay, ini antara yang perlu kamu tahu. Group 18 tak ada, dia noble gas kan. Jadi dia agak stable, dia macam inert gas, gas lengai, maksudnya yang non-reactive species lah. Dia agak susah nak bertindak balas, dia stable, jadi dia susah nak transfer elektron dia. Terima ataupun buang, dia susah nak berlaku. Jadi dia tak adalah oxidation number. Okay, jadi yang saya tunjuk tadi group 1, group 2, group 13, 14, 15, 16, 17 memang kamu kena ambil tahu. Secara umum, inilah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur yang ada dalam kumpulan-kumpulan ini. Okey, kalau tengok kat sini kita ada lagi group apa ni 3 until group 12. Macam mana pula dengan unsur-unsur yang kat tengah ni? Kita panggil D block elements, unsur dalam blok D ataupun transition element, unsur peralihan. Okey, kita tengok dulu yang ni dulu yang saya terangkan tadi, group 1 sampai 17 tadi tu. Okey, ni pun antara yang prior knowledge yang memang kamu kena tahulah, fakta yang you kena tahu. Group 1 metals always positive 1. Group 2 always positive 2. Jadi yang senang hafal yang ini ya, group 1, group 2 dengan fluorine. Ini dia memang fix always. Okay, kat mana tadi? Okay, yang maksudnya kalau kamu tengok je unsur tu group 1, group 2, fluorine, yang itu tak payah fikir banyak lah. Nombor dia macam tu saja. Tapi kalau oksigen memang kamu kena tahu. Kebiasaannya negatif 2 tapi sometimes, kadang-kadang. Okay, kalau dalam peroxide ataupun F2O, nombor oxidation dia lain. Bila kita kira contoh dapat negatif 1. Okay, so dia, tapi kebiasaannya kamu hafal je dia negatif 2. Okay, samalah juga hidrogen positive 1 except kecuali dalam metal hydride. Okay, so kadang-kadang kita kira dapat oxidation number dia negatif 1. Tak apa, nanti saya akan tunjuk cara kita nak kira oxidation number. Jangan risau ya. Okay, untuk chlorine. Okay, kebiasaannya negatif 1. Okay, apa negatif 1 tapi tak semestinya. Sometimes bila chlorine dia combine dengan oksigen ataupun fluorine, nombor pengoksidaan dia berubah. Dia dapat positif 1 contoh. Okay, so okay, apa pun untuk yang oxidation number yang list kat tengah ni, okay, kamu bolehlah nak mula hafal, okay, dan biasakan dengan bila tengok je elemen tu dah tahu dah. Okay, positive 1, positive 2, negative 2. Okay, settle. Okay, kalau laju sangat kamu stop saya, maklumkan. Kalau tidak, tak ada soalan ke apa, saya akan ajar macam biasalah. Saya assume semua faham. Okay, so kita tengok ni yang saya nak cakap tadi. Tersilap slide yang ingatkan next slide. Okay, slide ni. This slide shows us about oxidation number of transition element. Jadi kita tengok ada banyaklah transition element ni, contoh-contoh sajalah: scandium, titanium, vanadium, chromium, mangan, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, kita tengok contoh mangan lah. Dia paling banyak kan. Okay, as for example mangan, they have varieties of oxidation number from positive 2, 3, 4, 6 and 7. Jadi contoh mangan, ada masa dia stabil sebagai positif 2, ada masa dia stable dengan charge positif 3, ada masa 4, ada masa positif 6 or positif 7. Jadi itu hanya berlaku pada unsur-unsur yang berada dalam blok D sahaja, iaitu group 3 until 12. Kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sahaja. Sedikitlah information, maklumat untuk kamu berkenaan nombor pengoksidaan bagi unsur peralihan. Okay, next. How to determine the oxidation number? Macam mana kita nak tentukan atau nak kira nombor pengoksidaan bagi suatu unsur dalam suatu molekul ataupun compound ataupun
polyatomic ion. Okey, jadi sekarang saya dah pick dah. Ni contoh dalam awak punya study guide lah, tapi dia tak ada jawapan. Jadi kita buat sama-sama. Okey, assign the oxidation number of the following. So dia minta cari first ni untuk chromium. Jadi kalau kita tengok chromium ni, dia adalah neutral molecule. Neutral molecule. Okey, dia nak minta cari untuk chromium. Okey, so jadi target kita chromium kan, tak tahu kan, jadi kita wakilkan sahaja dia sebagai nombor pengoksidaan tu, kita wakilkan sebagai unknown. Ikutlah, selalu kita guna matematik guna X je kan, ikutlah kamu nak guna A ke B ke C ke Y ke lantak, asalkan unknown, gunalah apa-apa simbol pun. Okay, so contoh kita nak calculate oxidation number untuk chromium. Apabila chromium bergabung dengan karbon dan oksigen membentuk molekul ini. Okay, so maksudnya untuk potassium K ada dua kan? Jadi kena darab oxidation number untuk potassium. So kalau potassium kita tengok dia group 1. Group 1 oxidation number positive 1. Okay, jadi darab dengan oxidation number potassium positive 1. Tambah dengan chromium. Unknown, tak tahu. So chromium ada berapa? Tengok dia punya ratio dia. Tadi 2. Okay, dia ada 2. Okay. Kemudian tambah dengan oksigen. Oksigen ada berapa? Ada 7. Apakah oxidation number untuk oksigen? Tadi dah suruh hafal kan? Kalau tak hafal lagi tak apa, saya tunjuk. Okay, dia adalah group 16. Bila group 16, oxidation number dia adalah negative 2. Macam yang saya suruh hafal tadi tu ya. Okay, jadi negative 2. Okay, equal sama dengan total charge. Total charge dia neutral kan, maksudnya kosong. Okay, so jadi selesaikanlah. 7 kali 2, negatif 14. 14 tolak 2, 12. Negatif 12 bawa sini jadi positif 12 bahagi 2. Jadi positif 6. Okey, betul tak? Betul tak jawapan dia positif 6? Betul. Okey, betul. So inilah jawapannya. Okey. So kita try pula untuk polyatomic ion. Nombor 2 dengan 3. Kita try nombor 2 ni, dia adalah positif. Okay, ion. Okay, so kita try pula untuk ion yang positif. So kita target apa? Nak cari untuk uranium. Okay, so bila tak tahu kita wakilkan sebagai unknown. Ada berapa U? Ada 1. 1 darab X, tak payahlah tulis je X. Okay, tambah dengan oksigen ada 2. Oxidation number oksigen tadi kita dah tengok berapa? Negatif 2. Okey, ataupun hafal lah. Ni saya dah tunjuk tadi, so hafal siap-siap. Okay, oksigen selalunya memang negatif 2. Okey, sama dengan total charge. Total charge dia adalah positif 2. Okey, jadi kita solve di X. Negatif 4. Okey, so jadi negatif 4 pergi situ positif. Okey, betul lah positif 6. So jawapannya adalah positif 6. Okey, settled. Now we try for number 3, carbon in oxalate ion. Okey, so ni target kita carbon, tak tahu. So ada berapa carbon? Ada 2. So 2X tambah dengan oksigen ada berapa? Ada 4. Oxidation number oksigen dah hafal dah tadi ya. Harap-harap ni dah 3 contoh tu hafal terus je lah. Okey, negatif 2. Okay, equal to total charge. Negative 2. Okay, so selesaikan. 4 kali 2, 8. Negatif 8 pergi sini positif 8 kan. 8 tolak 2, 6. 6 bahagi 2, 3. Positif 3, betul eh? Okay, saya kena confirm dengan kamu. Takut lagi saya congak-congak salah. Kita duk pergi dengan proceed dengan jawapan yang salah. So ni contoh untuk negatif ion. So jadi ingatlah kalau untuk yang neutral molecule atau neutral compound tak ada masalah, dia sama dengan kosong. Tapi untuk positif atau negatif polyatomic ion, kamu kena hati-hatilah. Kita kena refer dia punya charge. Tengoklah positif ke ataupun negatif. Jadi kita kena consider lah masa kita buat pengiraan tersebut. Okay, pengiraan untuk cari oxidation number. Okay, jelas. So kesimpulannya, oxidation number yang kita target nak cari tu, kita setkan dia sebagai unknown X. Selalunya X lah. Okay, kemudian jangan lupa tengok nisbah. Ada 2 ke, 3 ke, 7 ke. Okay, kemudian untuk beberapa unsur macam potassium, oksigen tu memang kamu kena tahu dan kena hafal dia punya oxidation number. Settle. Okay, so kita dah settle untuk part oxidation number. Kita masuk pula kepada part
Yang kedua, chemical equation, persamaan kimia. So ni contoh persamaan kimia lah. Kita ada methane. We have methane react with oxygen gas, product, carbon dioxide and water. Jadi methane CH4 dan oksigen ni merujuk kepada reactant. Okay, sebelah kiri left side of equation reactant side. Jadi sebelah kiri equation tu adalah bahagian maklumat untuk reactant ataupun bahan tindak balas. Okay, carbon dioxide and water on the right side of equation represent product side. Jadi on the sebelah kanan equation tu yang ada carbon dioxide dengan water, ini merujuk kepada bahagian produk ataupun hasil suatu tindak balas. Okay, so dan kalau kita tengok apa lagi yang ada dalam chemical equation selain daripada maklumat tentang reactant, produk. Okay, dan untuk reaktan tu bila reaktan bertindak balas dengan reaktan dia akan diwakili dengan simbol inilah tambah. Okay, kemudian arrow ni merujuk kepada proses formation of product, menghasilkan apa? Okay, kalau satu produk je lah. Kalau ada dua produk, 3, 4, kita kena guna simbol tambah. Okay, selain daripada tu dalam equation juga dia bagi kita maklumat tentang koefisien. Macam ni koefisien dia 1, ini koefisien 2. Ini koefisien 1, ini koefisien 2. Koefisien tu pemalar. Jadi dia bagi kita maklumat lah. Sebenarnya bahan dengan produk ni terhasil dalam nisbah berapa. Okey, pemalar tadi kan. Okey, jadi contoh daripada sini kita faham 1 mol methane react with 2 mol oxygen to produce 1 mol carbon dioxide and 2 mol water. Jadi kita dapat maklumat antara bahan tu berapa nisbah yang dia bertindak balas. Kalau produk tu berapa produk dalam nisbah berapa yang terhasil. 1 kali ganda ke, 2 kali ganda ke, 7 ke, 8 ke dan seterusnya. Okay, next. Okay, how to balance chemical equation. Sekarang kita nak menyeimbangkan persamaan kimia. Okay, so jadi apa yang dimaksudkan dengan persamaan kimia yang seimbang? Okay, jadi contoh kita ada propane, dia react dengan oksigen. Okay, undergoes combustion reaction lah ni, product, water and carbon dioxide. Jadi maksud persamaan seimbang adalah bilangan elemen atau atom kiri dan kanan sama banyak. Okay, the kiri dan kanan tu kena sama banyak. Okay, jadi contoh macam sekarang. Okay, sebelah kiri reaktan ada 3 karbon, sebelah kanan ada 1 saja. Seimbang tak? Tak seimbang. Okay, jadi kita kena darab dengan 3. Okay, so darab dengan 3 baru dapat 3 karbon contoh. Okay, lepas tu kita tengok hidrogen pula. Sebelah kiri dia ada 8, sebelah kanan ada 2 je. Tak seimbang. Okay, 2 nak jadi 8 nak buat macam mana? Okay, darab dengan 4. 2 kali 4, 8. So jadi maksudnya kat sini kena ada 4. Water 4 kali 2, 8. Okay, kemudian kita tengok pula oksigen. Okay, oksigen sebelah sini tadi dia ada 2. Sebelah kanan ni sekarang bila kita dah darab dengan 4. So jadi 4 kali 1, ni sini kita dapat 4 oksigen tadi kan. 4 oksigen, ini 3 kali 2, 6 oksigen. So jadi total sekarang daripada 3 tadi sekarang kita dah darab dengan koefisien 4 dengan 3. Jadi jumlah keseluruhan dia adalah 10 oksigen. Sekarang sebelah ni ada 2 je. Jadi macam mana nak sekarang oksigen yang baru dah bukan lagi 3 tapi dia adalah 10. Jadi macam mana 2 nak jadikan 5? Darab dengan 5. Jadi sebelah kiri ni kena koefisien 1 darab dengan 5 jadilah 5. Jadi 5 kali 2 10 oksigen. Okey, jadi sekarang kiri kanan dah seimbang sama banyak. Bilangan karbon cukup 3. Bilangan hidrogen cukup 8 kiri dan kanan. Bilangan oksigen pun cukup. Kiri ada 10, kanan pun ada 10 oksigen. Jadi inilah contoh balance equation, persamaan kimia yang seimbang. Okey, kita sebenarnya kalau lagi detail kaedah yang saya guna tadi tu adalah inspection method, kaedah cuba jaya. Okey, try and error method.
tadi guna pen apa? Okey, merah. Okey, jadi contoh, macam mana kita nak guna kaedah inspection method? Kalau kaedah inspection method, try and error ni, cuba jaya, selalunya tips dia, kita perhatikan reaktan dengan produk, kita tengok formula mana yang kita rasa macam complicated, yang macam tengok pun gerun, banyaknya angka apa tu macam complicated. Kita target yang tu dulu. Okey, kalau dalam kes ni, yang kita tengok formula yang agak complicated adalah C8H18. Kita nampak, banyaknya karbon dengan hidrogen je. Jadi kita target yang tu. So jadi inilah target kita. Kenapa kita target dia ni? Kalau boleh yang complicated formula tu kita nak target jadikan dia satu saja kat depan tu. Maksudnya bila kita target dia satu, yang lain-lain tu yang kita akan ubah. Jadi senanglah sikit kerja kita. Okey. So jadi contoh saya tulis balik C8H18 tambah oksigen CO2 tambah H2O. Saya nak tukar pen biru. Okey, so tadi saya dah habaq tadi target kita C8H8 kan? Okey. Dalam C8H18 karbon dia ada 8. Kita tengok sebelah kanan. Karbon ada 1 je. Okey, jadi macam mana nak jadikan dia 8? Kita darab dengan koefisien 8. So sekarang karbon dah seimbang, kiri kanan dah 8. Okey, kemudian kita tengok pula dekat C8H18, hidrogen dia ada 18. Okey, yang asalnya hidrogen dia hanya ada 2. Jadi 2 nak jadi 18, darab dengan 9. Okey, 9 kali 2, 18. Sekarang kita dah berjaya settlekan untuk kompleks formula tadi tu, yang complicated formula tadi tu kita dah berjaya selesaikan. Bilangan karbon sama, bilangan hidrogen pun sama. Baru kita tengok oksigen. Okey, sekarang kita tengok oksigen. Okey, sebelah kiri ada 2 oksigen. Okey, sebelah kanan sekarang. Okey, so sekarang oksigen, cuba kena pasti jumlah oksigen ada berapa sekarang? 2 kali 8, 16 oksigen. Ni saya rujuk untuk oksigen Okey. Sebab karbon hidrogen dah settle, kita tengok oksigen. Okey, sekarang 9 kali 1 dapat 9 oksigen. Okey, jadi 16 tambah 9, 9, 10, 25 kan. Okey, so sekarang kita ada 25 oksigen. Okey, sebelah kanan equation ada 25 oksigen. Sebelah kiri ada 2. Macam mana 2 nak jadikan 25? Okey, boleh. Kita minta bantuan pecahan. Kita target 25 kan? Per dengan 2. Kenapa? Kalau matematik 25 per 2 darab 2 dapat 25. Tak apa, saya tulis takut ada yang tak nampak. 25 per 2 dapat 2, darab dapat 25. Okey, so sekarang kiri kanan dah cukup bilangan oksigen. Faham So inilah balance equation. Okey, tapi tak habis cerita lagi ini jawapan sebenarnya betul dah sebenarnya. Okey, kalau kita nak kata ini balance equation pun tak ada siapa boleh pertikaikan kita. Tetapi ada kaedah penulisan yang paling cun. Okey, sebab apa? Bila ada pecahan ni kita kata dia macam tak berapa nak comel lah equation ni. Kalau saintis, kemis dia suka nak dapatkan whole number genap. Jadi macam mana kita nak cancelkan pecahan? Kita tengok pecahan yang wujud per dengan 2 kan. Jadi darab dengan 2. Jadi dapatlah equation yang baru. 2C8 H18 tambah dengan 25 per 2 darab 2 dapat balik 25 oksigen. Okey, 8 kali 2 16 carbon dioxide tambah 9 kali 2 18 water. Ni kira habis comel lah. Persamaan seimbang. Okey, a balanced chemical equation. Jadi ada 2 pilihan lah. Bukan kata yang atas tu salah, dua-dua betul. Cuma yang paling cun, yang paling comel kat bawah lah. So jadi or. Okey, sama ada kamu nak tulis macam kat atas dalam bentuk pecahan ataupun yang kat bawah dalam bentuk whole number pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita dah selesai untuk inspection method. Inilah kaedah bila kita nak balancekan persamaan kimia. Okey, the common chemical equation, persamaan kimia yang biasa. Okey, kita kena pasti dululah yang mana yang formula nampak macam complicated sikit, kita target jadikan dia 1
coefficient. Okay, kemudian baru kita balancekan atom-atom yang lain. So at the end, bila last kali, jangan lupa check ya. Pastikan kiri dan kanan bilangan atom sama banyak. Okay, pastikan bilangan atom sama banyak. Okay, check balik karbon, hidrogen, oksigen. Bila dah sama banyak kiri kanan, kira betul lah kita punya balance chemical equation. Okay, settle. Okay, so kita pergi kepada last content untuk hari ni, 4.1, redox reaction, tindak balas redox. Okay, redox ni actually dia merujuk kepada gabungan dua reaction lah. Okay, iaitu reduction dan juga oxidation. Reduction. Okay, so tindak balas redox. Okay, maksudnya dia merujuk kepada tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Bila kita sebut redox reaction, maksudnya dalam kepala kamu, kamu kena faham at the same time there are two types of reaction occur. Pada masa yang sama, ada dua tindak balas yang berlaku, iaitu tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan. Okey, jadi tengoklah gambar rajah kat sebelah ni ya. Contoh kita set up eksperimen macam ni. Sebenarnya ada dua tindak balas yang berlaku serentak. Oxidation and reduction. Jadi kita gabung dua reaction tu, namanya adalah redox reaction. Okey, kita tengok satu demi satu pula. What is meant by oxidation and reduction? Okay, dari segi electron transition of electron, okay, electron transfer, perpindahan elektron, terima ataupun buang. Untuk oxidation, lose electron, okay, maksudnya bahan tu dia buang elektron. Reduction, substance gain electron, bahan terima elektron. Okay, itu dari segi terima ataupun buang elektron. Okay, yang kedua, kita boleh define dari segi oxidation number. Nombor pengoksidaan yang kita bincang tadi, increase or decrease. Jadi ingat hafal ni penting, saya bukan suka-suka tunjuk sebab kita nak apply nanti masa kita nak balance redox equation. So sekarang tolong hafal set-set yang saya tunjuk ni. Faham dan hafal. Oxidation reaction, oxidation number increase. Nombor pengoksidaan akan meningkat selepas tindak balas. Untuk reduction reaction, decrease in oxidation number. Nombor pengoksidaan akan berkurang. Okey, boleh ya? Okey, so kita tengok contoh lah nak bagi kamu nampak. Okey, kita tengok oxidation dulu lah. Contoh yang zinc ni. Ni contoh tindak balas oxidation lah. Kita muat. Okey, oxidation. Zinc remove electron to form ion. Jadi zinc dia buang elektron, dapat produknya ion. Okay, dari segi oxidation number, kalau kita tengok oxidation number, zinc oxidation number dia 0. After reaction, increase positive 2. Tengok nombor pengoksidaan dia meningkat daripada 0 kepada positive 2. Increase kan? Jadi dia adalah oxidation. Okay, manakala example for reduction, so yang bawah ni contoh reduction lah. Okay, reduction, tindak balas penurunan. Okay, example happens for ion copper. Okay, copper ion 2 plus, asalnya oxidation number dia positive 2. After reaction, okay, copper ion accept electron. Okay, ion copper terima elektron, dapat produk copper atom lah. So oxidation number dia 0. So kita tengok sini, oxidation number dia decrease, berkurang daripada 2 turun jadi 0. Jadi itulah antara kaedah kita nak tahu itu adalah tindak balas penurunan ataupun pengoksidaan. So ingatlah, kita perhati dia punya oxidation number, kalau meningkat oxidation number, kalau oxidation number menurun, berkurang, itu adalah reduction. Okay, yang kedua ni tak ada apalah, bila dalam persamaan tu kita dapat kena pasti dia dikenali, bahan yang buang elektron tu dikenali sebagai reducing agent, ejen penurunan. Maksudnya dia mengalami pengoksidaan, pada masa yang sama dia menurunkan, dia agent lah, dia agent, reducing agent, dia menurunkan bahan yang lain. So nama dia terbalik ya, bahan yang mengingat substance undergoes oxidation known as reducing agent. Saya ulang, bahan yang mengalami pengoksidaan dikenali sebagai agent penurunan. Dia berlaku pengoksidaan, tapi at the same time dia menurunkan bahan yang lain. Maksudnya dia paksa yang bahan lagi satu tu nak tak nak kena buat.
penurunan. Sebab dia dapat oxidation. Faham ah? Sama lah juga untuk reduction. Substance undergoes reduction known as oxidizing agent. Bahan yang mengalami penurunan dikenali sebagai ejen pengoksidaan. Maksudnya dia buat tindak balas penurunan. Pada masa yang sama disebabkan dia buat penurunan, bahan lain terpaksa mengalah lah. Dia kena buat oxidizing agent. Faham ya? So nama dia itulah, tu analogi lah saya bagi tadi nak bagi kamu mudah kenal pastilah. Jangan terbalik istilah agent tu. Lagi kamu ingat bahan yang buat oxidation tu itulah oxidizing agent. Salah nama agent dia terbalik. Itu saja pesanan saya. Okay, so kalau dah faham tentang ciri-ciri redox reaction, kita boleh teruskan dengan balance redox equation. Okay, ni contoh yang saya cakap tadi lah. Bila kita diberikan suatu persamaan kimia, cara kita nak kena pasti tindak balas pengoksidaan atau penurunan senang saja. Kita tengok oxidation number. Okey, sekarang tengok zinc. Sebelum tindak balas, nombor pengoksidaan kosong. Selepas tindak balas meningkat kepada positif 2. Oleh itu tindak balas pengoksidaan. Manakala bagi copper sebelum positif 2, selepas tindak balas menurun kepada kosong. Oleh itu tindak balas reduction, penurunan. Dari segi elektron transfer pula, zinc kehilangan elektron, oleh itu pengoksidaan. Manakala copper ion terima elektron, oleh itu tindak balas penurunan. Ingat, buang elektron oxidation, terima elektron reduction. Okay, now ion electron method. Apa? Nak buka satu dah. Okay, tak apa yang ni last lah. Okay, ion electron method. Sekarang saya nak tunjuk dekat kamu macam mana kita nak seimbangkan persamaan redox menggunakan kaedah ion elektron. Okay, so pertama kamu kena faham redox reaction kita boleh balance dalam keadaan acidic dan juga basic. Okay, yang penting kamu faham acidic medium. Saya tunjuk nanti. Kalau kamu dah faham acidic, basic medium senang saja. Basic medium dia sambungan sahaja daripada acidic medium. Okay, kita tengok macam mana kita nak balancekan. Dia ada berapa step, 4 ke 5, tak apa. Yang penting follow step by step lah. Pertama, first, identify element undergoes oxidation or reduction. Pertama, kenal pasti unsur yang mengalami pengoksidaan atau penurunan. Macam mana nak tahu? How to know? Okay, identify the oxidation number. Macam yang saya tunjuk tadi ya. So kita check oxidation number. Contoh iron 2 plus, oxidation number positive 2. Okay, after reaction iron 3 plus positive 3. Okay, mangan before and after. After reaction positive 2. Okay, before reaction kita tak tahu, cuba kita calculate. So x plus 4 times negative 2 equals to negative 1. X equals to 4 kali 2 negatif 8. Oh sorry. Ya Allah. Sorry. Negatif ni patut pelik. Okay. So 4 kali 2 8. 8 pergi sini positif 8 kan. 8 tolak 1 7. Okay. So okay, kat mana? Okay, so sekarang daripada nombor pengoksidaan tu kita dah nampak dah nilai. Okay, iron 2 plus. Okay, daripada positif positif 2 kepada positif 3. Okay, increase oxidation number. Nombor pengoksidaan meningkat. So itu adalah oxidation reaction. Manakala untuk mangan, before reaction positif 7, after reaction positif 2. 7 turun kepada 2. Jadi itu adalah reduction reaction. So itu step yang pertama kita. Kena pasti unsur yang mengalami pengoksidaan dan unsur yang mengalami penurunan. Second step, step yang kedua. Divide into 2 half fraction. Bahagi kepada 2 persamaan separuh. Oxidation. Okay, bahagi kepada 2 persamaan dengan reduction kat sini. Okay, so sambil-sambil tu kamu boleh salin lah. Sambil-sambil ikut saya tu, sambil-sambil boleh follow. Okay, tulis dulu. Tadi kita dah kena pasti oxidation siapa? Iron. Okay, tulis balik. Fe2 plus mengalami pengoksidaan menghasilkan produk Fe3 plus. Okay, manakala reduction, manganese ion, MnO4 ion, manganese ion
reduce to mangan ion, diturunkan kepada mangan ion. Okay. So next okay. So second step dah selesai, bahagi kepada 2 persamaan separuh. Step yang ketiga, balance atom other than hydrogen or oxygen. Step yang ketiga, kita kena seimbangkan jumlah atom kiri dan kanan kecuali oksigen dan hidrogen. Tutup mata sekejap. Oksigen, hidrogen kita KIV, tolak tepi dulu. Yang penting kita tengok atom yang lain. Dalam kes ni kita tengok siapa? Fe dengan Mn sahaja. Iron, mangan. Oksigen, pejam mata dulu. Okey, kita tengok oxidation. Kiri kanan. Okey, Allah, mana pen saya ni? Okey ni. Okey, kita tengok iron sebelah kiri 1 mol, sebelah kanan pun 1 mol. Jadi dah seimbang. Tak payah buat apalah, nak darab koefisien apa tak perlu sebab dah seimbang. 1 mol, sini 1 mol, sini 1 mol. Faham ah? Okey, saya padam balik. Saya confuse. Okey, 1 mol dah seimbang. Okey, seterusnya kita tengok mangan pula. Okey, mangan pun kalau kita tengok sini. Okey. Okey, kita tengok mangan 1 mol, mangan 1 mol. Okey, jadi tak perlu buat apa dah lah. Okey, jadi dalam kes kita sekarang settle lah. Ada kes kamu kena darab lah. Kalau sini ada 2, sini ada 1, kena darab dengan 2 kat sebelah ni. Dalam kes sekarang tak ada masalah. Okey, settle kerja kita. Okey, bila sekarang, okey, kita dah berjaya balance iron cukup kiri kanan satu-satu, mangan kiri kanan cukup-cukup. Okey, baru kita tengok, barulah step yang keempat, kita balance oksigen and hydrogen. Barulah kita balancekan atom oksigen dan hydrogen. Okey, kita tengok. Oxidation tak terlibat sebab dia hanya ada iron. Yang kedua ni kita problem sikit sebab dia ada oksigen. Sebelah kiri ada oksigen. Berapa? Ada 4. Sebelah kanan ada tak? Tak ada. Jadi bila tak ada oksigen, kita kena cukupkan oksigen. Macam mana nak cukupkan oksigen? Senang saja. Tambah H2O. Tambah molekul air sebelah kanan. Nak tambah berapa? Okey, oksigen tak cukup berapa? 4. Jadi tambahlah 4. Jadi sekarang oksigen dah cukup. Okey, selesai masalah kita untuk oksigen. Next. Hidrogen pula. Alamak, masalah baru timbul. Hidrogen asal tak ada, tiba-tiba ada dah sebelah kanan. Ada berapa? 2 ke? Bukan. 2 kali 4, 8. Alamak, ada 8 hidrogen pula. Sebelah kiri tak ada. Macam mana kita nak bagi sebelah kiri pun ada hidrogen? Senang saja. Tambah ion hidrogen, tambah H+. Tambah berapa? Okey, sebelah kanan ada berapa hidrogen? 4 kali 2, 8. Jadi kena tambah 8 ion hidrogen juga. Faham tak? Okey, selesai. Sekarang kita dah berjaya balancekan semua atom ion, mangan, hidrogen, oksigen. Dah balance. Baru kita proceed dengan step yang kelima. Okey, step yang kelima kita nak balancekan charge. Okay, so kita study charge, satukan warna pen nak bagi senang nampak. Okay, kalau kita tengok ion sebelah kiri positif 2, sebelah kanan positif 3. Okay, charge dia tak balance kan? Positif 2, positif 3 kat sebelah kanan. Ini pun charge dia negatif 1. Okay, ini positif 8. Okay, ini positif 2. Ini 0. Okay, ingat molekul yang neutral kosong. Okey, sekarang charge tak sama kiri kanan. Oxidation pun tak balance, reduction pun tak balance. Alamak, macam mana kita nak bagi balance? Okey, so ingat ya, tadi kita dah belajar oxidation bermaksud bahan buang elektron. Maksudnya ion tu ada buang elektron. Okey, dia buang elektron. Okey, jadi maksudnya elektron tak boleh tulis kat sini ya, elektron. So kita pindahkan ke sini, maksudnya dia akan tambah elektron. Okey, faham ah? So ni daripada definition kita hafal tadi. Maksudnya ion 2 plus dia buang elektron, okey dapat ion 3 plus. Tak apa, tulis je elektron walaupun tak tahu lagi 1 mol ke 2 mol, kita tulis je elektron. Sama juga untuk reduction, ikut definisi kita belajar tadi. Reduction berlaku apabila bahan terima elektron. Maksudnya elektron duduk sebelah kiri. Maksudnya mangan terima elektron. Elektron duduk sebelah kiri, tak tahu lagi banyak mana, 1 ke 2 ke 100 ke. Okey, biarkan kita tulis je. Okey, so sekarang kita kena pasti berapakah mol ion yang terlibat. Okey, caranya buka pen lagi. Okey, so cuba tengok sekarang. Guna pen apa? Okey, so sekarang sebelah kiri ada positif 2, sebelah kanan ada positif 3. Okey, jadi kiri dengan kanan kena sama kan? Okey.
Yang merah. Okey, jadi macam mana positif 3 nak jadikan dia positif 2? So positif 3 kena tolak 1. Jadi maksudnya elektron kena ada berapa? Ada 1. Itulah jawapan dia. Okey, sekarang kita dah balancekan charge untuk oxidation. Cuma setakat 1 tu kamu padam lah. Jangan tulis kalau 1. Kalau 2, 3, 4 kamu tulis. 1 kita abaikan. Okey, inilah jawapannya untuk oxidation. Okey, kita teruskan pula untuk reduction. Okey, kalau kita tengok reduction, sebelah kanan ni 2 tambah 0 positif 2 total dia. Okey, untuk yang kat sini negatif 1 tambah 8, 7. Setakat ni yang ini ke sini positif 7. Jadi 7 nak jadikan 2 maksudnya elektron kena ada berapa? So maksudnya elektron, fikir-fikir, elektron kena ada sebanyak 5. Kenapa? Sebab kalau ada 5 elektron, 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Jadi 7 tolak 5. Okey, saya padam balik ni ya. Dia complicated sikit ya. Okey. So total semua ni 8 tolak 1, 7 tolak 5 sama dengan positif 2. Okey, so settle lah. Ini cara kita nak balancekan equation. Okey, sekarang kita dah ada balance half reaction. Oxidation, reduction kita dah balance. Okay, so last nak buat apa? Barulah kita boleh combine, kita boleh gabungkan oxidation and reduction. Okay, apa syarat nak combine? Kalau siapa yang tengok tu tadi bukan boleh suka-suka hati ya, combine oxidation yang half oxidation, half reduction. Saya buat garisan dulu. Okay, nak combine dengan syarat apa? Make sure mole of electron same for both equation. Pastikan bilangan elektron sama banyak bagi kedua-dua equation. Okay, sekarang kita bermasalah. Kenapa? Apakah masalah kita? Okay, kamu tengok So sekarang kita tengok equation pertama 1 mole elektron, equation kedua ada 5. 5 nak jadi 1, nak bahagi 5 susah lah. So baik kita darab 1 boleh jadi 5 dengan cara apa? Equation ni darab dengan 5. Jadi kita akan dapat equation yang baru iaitu 5 iron 2 plus hasilkan 5 iron 3 plus tambah 5 elektron. So sekarang atas 5 elektron, bawah 5 elektron, barulah kita boleh gabung untuk dapatkan jawapan akhir. Okey, jadi 5 elektron cancel dengan 5 elektron. Okey, ingat spesies yang sama. Elektron-elektron, kemudian bilangan mol pun sama 5-5, kemudian satu duduk kiri, satu duduk kanan. Arah yang berbeza dia akan cancel. So 5 tolak 5, kosong. Jadi elektron dah tak wujud. Yang tinggal apa? Okey, yang tinggal adalah 5 iron 2 plus. Sebelah reaktan, fokus sebelah kiri dulu kanan jangan tengok lagi. Yang sebelah kiri kita ada iron 2 plus. Tambah dengan MnO+. Betul. Tambah dengan 8H+. Okey. So jadi kalau kita tengok sebelah kiri yang balance hanya ada 3 reaktan saja. Elektron dah tak ada dah. Baru tengok sebelah kanan pula. Okay, sebelah kanan yang tinggal adalah iron 3+. Kemudian mangan ion. Kemudian water sebanyak 4. So inilah balance redox equation in acidic medium. Dalam keadaan berasid. Okay, saat saya nak compare jawapan, takut lagi tersilap. 5, 1, 8, 5, 1, 4. Okay, kena berhati-hati ya. Saya pun walaupun saya tahu Ustaz semua, tapi bila kita careless, tersalah darab tertuang, memang jawapan dia lain. Okay, so jadi berhati-hatilah, check balik. Okay, jadi yang ni jawapan dia betul. Jadi yang penting kita tengok bilangan atom kiri kanan sama banyak, charge pun sama banyak. Okay, settle lah. Okay, selesai. Okay, yang terakhir, ni slide yang terakhir. Okay, saya harap kamu dah faham macam mana nak balance redox equation dalam acidic. Follow je step yang saya ajar tadi. Pertama, bahagi kepada 2 persamaan oxidation dan reduction. Kedua, seimbangkan atom kiri kanan sama banyak. Okay, oksigen tak cukup, tambah apa? Tambah H2O. Hidrogen tak cukup, tambah apa? Tambah ion H+. Kedua, ingat oxidation elektron sebelah kanan, reduction elektron sebelah kiri. Jadi pandai-pandailah kamu kena pasti
berapa mol elektron yang terlibat. Kemudian sebelum combine, pastikan bilangan elektron bagi kedua-dua tindak balas separuh tu sama banyak baru boleh combine. Okay, so masa dah nak tamat, kita pergi kepada yang last Saya pergi cepat-cepat lah. Okay, nanti kalau tak faham nanti kamu tanya dalam Telegram. Okay, ni yang terakhir, tambah sikit je lagi. Okay, nak balance dalam, katalah soalan minta dalam basic medium. Senang saja, jangan susah hati. Pertama, kamu follow je step macam kita bincang tadi, dah dapat jawapan akhir untuk acidic, kita tambah lagi satu saja. Okay, so kita tengok kat sini. Bila acidic medium, maksudnya kita nak kehadiran ion H+. Basic bermaksud OH-. Jadi kita kalau boleh ni kita nak hapuskan H+. Ya Rabbi. Siapa? Dia bergaduh Izzatul Kuat. Mata pergi pujuk Ican. Mama kena nak ada sikit je. Aduh, waktu kritikal ni lah dia pemain kacau. Okay, sahabat lagi sikit je. Sorry. Okay, mana data tadi? Okay, jadi kita nak hapuskan H+. Kita tak nak H+. Jadi nak buat macam mana? Senang saja. Kita nak hapuskan H+. Kita nak masukkan OH-. So H+ tak nak. So kita nak apa? OH-. Okay, sekarang H+ ada berapa? Ada 8. Jadi kita gantikan dengan 8 OH-. Okay, kalau sebelah sini tambah 8 OH-, sebelah kanan pun wajib tambah OH- jumlah yang sama. Okey, jadi dapatlah equation baru. Saya tulis balik. 5 ion 2+ tambah manganese ion tambah ni. Okey, sekejap tukar pen. 8 hidrogen ion bergabung dengan 8 mol hidroxide ion. Dia akan membentuk 8 mol water. So H+ bergabung OH- dapat H2O. Okay. So jadi gabung jadi 8 water. Okay, sekarang untuk produk pula ya. Okay, so jadi 5 iron 3+ tambah mangan 2+ tambah 4 H2O tambah 8 OH- yang kita tambah tadi. Okay, ini ke final answer. Not yet. Bukan lagi ke kenapa. Tengok balik kita ada masalah dekat sini ya. Kita ada H2O sebelah kiri dan H2O sebelah kanan. Mana pen saya? Ayo. Ni. Mana pen saya? Ni. Dengan 4 H2O spesies yang sama. Okey, satu duduk kiri, satu duduk kanan. Saya pesan apa tadi? Dia akan cancel. Cuma sekarang dia takkan cancel terus. Kenapa? Sebab bilanganmu tak sama banyak. Sebelah kiri equation ada banyak, ada 8 air. Sebelah kanan ada 4 saja. Jadi siapa tolak siapa? 4 tolak 8 ke 8 tolak 4? Mestilah lah yang banyak tolak yang sikit. Jadi maksudnya 8 tolak 4 bakinya 4 air. Jadi jawapan akhirnya adalah 5 iron 2+ tambah manganese ion tambah 8 tolak 4 baki sebelah kiri lah 4 H2O. Produknya adalah 5 iron 3+ tambah mangan ion tambah 8 OH-. Inilah jawapan dalam basic medium. Okey, saya tengok jawapan. Takut tersilap. 514. Betul. 518. Okey, betul. So, tak ada dah kan? Okey. So, sekian sajalah cara kita nak balance untuk basic medium. Ingat, dia hanya sambungan daripada balance equation dalam acidic. So, tinggal kita nak tambah OH-. Jadi, OH- yang ditambah ingat kena sama banyak dengan ion hidrogen yang kita nak cancel. Kalau 8, 8 lah. Kalau 16, 16. Contoh. Okay, so 8 hidrogen bergabung dengan 8 OH- membentuk molekul air. Okey, kemudian jangan berhati-hati tengok balik equation. Kalau ada lagi molekul air dekat sebelah side tu, kita kena cancel lah. Okey, so jadi kalau tengok dalam ni akan ada baki water sebelah kiri. Okey, jadi kalau kita tengok sekarang kita punya equation dah ada OH-. Itulah basic medium. Okey, dah pukul 1 dah. Okey, sampai sini sahaja kelas kita untuk hari ini.